Hai semua, salam sejahtera kepada semua pelajar. Jadi untuk hari ini kita masih lagi berada dalam bab 11 yaitu kitar semula. Oke, dan minggu lalu kamu sudah belajar dalam 11.1 dan juga 11.2 yaitu apakah yang dimaksudkan dengan kitar semula dan juga apa pentingnya amalan kitar semula. Jadi untuk hari ini kita akan terus masuk kepada 11.3. Oke, yaitu amalan kitar semula di Malaysia. Oke, jadi bagaimana amalan proses kitar semula di Malaysia ini? Oke, adakah amalan kitar semula di Malaysia ini dijalankan secara baik ataupun tidak baik, ataupun adakah dijalankan secara berterusan atau tidak? Kita akan tengok. Peningkatan jumlah penduduk di sesuatu kawasan secara tidak langsung akan meningkatkan jumlah penghasilan sisa. Maksudnya apabila jumlah penduduk semakin banyak, maka semakin banyak juga sisa buangan yang akan dihasilkan. Dan oleh sebab itu, amalan kitar semula harus dipraktikkan oleh semua peringkat masyarakat untuk memastikan kelestarian alam sekitar. Jadi maksudnya di sini bukan hanya pihak yang mengutip sampah ataupun pihak yang bandaraya yang bertanggung jawab untuk menjaga alam sekitar, tetapi juga kepada semua masyarakat. Oke, jadi apa amalan yang diamalkan di Malaysia? Yang pertama, mereka mengamalkan amalan 3R. Oke, amalan 3R yang sebelum ini kamu sudah belajar, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Dan amalan 3R ini adalah bertemakan fikir dulu sebelum buang. Oke, dia ada 3 tong sampah yang disediakan, yaitu ada tong sampah berwarna oranye ataupun jingga, ada warna biru dan juga warna coklat. Selaras dengan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 untuk memastikan bahan kitar semula diurus selia dengan baik oleh pihak berkuasa tempatan. Oke, jadi setiap daripada tong sampah dan juga warna tong sampah ini dia mempunyai maksud yang tersendirilah. Oke. Dan kita akan tengok yang pertama, reduce. Apa itu reduce? Menggunakan kedua-dua belah muka surat kertas semasa menulis atau membuat salinan. Jadi maksudnya apabila kamu membuat nota, kamu kena gunakan kedua-dua muka suratlah untuk mengelakkan pembaziran. Yang kedua, menggunakan kain atau tuala kecil bagi menggantikan tisu. Yang ketiga, menggunakan teknologi seperti email bagi mengurangkan penggunaan kertas. Oke, maksudnya di sini kita tidak perlu lagi menulis surat, kita boleh menggunakan teknologi. Sekarang banyak WhatsApp, email, Instagram, apa lagi? Messenger, oke, ada banyak lagi. Dan membeli makanan mengikut keperluan untuk mengelakkan pembaziran. Ini banyak berlaku di negara kita. Oke, contohnya membeli makanan dalam rumah tuh dia hanya 3 orang, tapi dia membeli makanan macam untuk 10 orang. Jadi apabila makanan terlampau banyak, oke, makanan itu sudah tidak bagus, basi, dia akan dibuang dan itu akan menyebabkan pembaziran. Oke, itu adalah reduce ataupun mengurangkan. Sekarang untuk R yang kedua adalah reuse. Macam mana kamu menggunakan semula. Contoh yang pertama, membawa bekas makanan sendiri untuk membungkus makanan. Oke, contohnya membawa Tupperware sendiri. Kamu tidak perlu menggunakan itu polystyrene di kedai. Oke, jadi dia akan mengurangkan penggunaan itu bekas makanan ataupun polystyrene. Menggunakan semula botol plastik sebagai hiasan ataupun bekas alat tulis. Membawa beg yang boleh digunakan semula semasa membeli barangan. Jadi tidak ada menggunakan plastik. Yang keempat, mendermakan pakaian yang masih elok kepada mereka yang memerlukan. Jadi maksudnya di sini tidak membazir. Kamu tidak buang. Contoh, baju kamu tidak muat, seluar kamu tidak muat. Oke, kamu boleh derma kepada orang yang lebih memerlukan. Dan R yang ketiga adalah recycle ataupun kitar semula. Contoh dia, mengitar semula surat kabar menjadi bakul atau kraft tangan yang menarik.
Mengitar semula sisa pertanian menjadi bahan lain seperti baja untuk tanaman. Yang ketiga, kitar semula tayar terpakai untuk dijadikan pasu tanaman. Oke, ini mama kamu biasa gunalah untuk tanam bunga. Mengasingkan sisa mengikuti kategori tong kitar semula yang disediakan. Oke, contoh macam di rumah pun kamu boleh buatlah. Oke, maksudnya ini untuk makanan-makanan sisa-sisa yang basah. Oke, yang satu lagi untuk makanan ataupun sisa-sisa yang kering. Ataupun bolehlah membuat pembahagian sendiri di rumah itu bagaimana kamu membuat kitar semula. Seterusnya, oke, ini antara amalan yang diamalkan di Malaysia ya. Oke, maksudnya contoh yang pertama adalah hari tanpa beg plastik. Oke, ada beberapa negeri di Malaysia sudah mengamalkan hari tanpa beg plastik ini. Contoh macam di Tawau, untuk Sabtu dan juga Ahad, tidak dibenarkan untuk menggunakan beg plastik. Kalau kamu mau guna beg plastik, kamu kena bayar plastik itu 20 sen. Pulau Pinang ialah negeri pertama yang melaksanakan kempen ini, yaitu pada 6 Julai 2009. Premis perniagaan yang terlibat akan mengenakan bayaran 20 sen kepada pelanggan yang memerlukan beg plastik. Beg mesra alam, beg kertas, dan juga beg biodegradasi adalah antara alternatif yang digunakan untuk menggantikan beg plastik. Sebab untuk pengetahuan semua pelajar, beg plastik ataupun plastik ini dia mengambil masa berjuta-juta dan juga beribu tahun untuk dilupuskan. Jadi dia akan memberi kesan kepada alam sekitar. Yang kedua adalah pengasingan sisa di punca. Apa maksudnya sisa di punca? Adalah sisa pepejal di rumah. Di rumah kamulah. Dijalankan secara berperingkat pada 1 September 2015 dan berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672. Sisa pepejal diasingkan mengikut kategori seperti sisa kitar semula yang boleh dikitar semula, sisa baki, dan sisa pukal ataupun sisa kebun. Apa itu sisa kitar semula? Kamu boleh nampak di sini. Sisa kitar semula contohnya kertas, plastik, botol, yang maksudnya yang kamu boleh guna semula. Sisa baki pula, sisa baki adalah sisa dapur, makanan, ataupun bahan-bahan kotor ataupun lampin buang. Manakala sisa pukal ataupun sisa kebun adalah sisa perabot, sisa barangan elektrik yang besar, dan juga sisa kebun contohnya ranting, pelepah, batang pokok, daun, dan juga bunga. Jadi maksudnya boleh diasingkan mengikut sisa-sisa ini. Ada 4 jenis sisa. Dan kutipan sisa kitar semula dan sisa pukal dilakukan sekali seminggu. Ini ada negeri-negeri yang mengamalkan, tetapi dia punya proses untuk pengamalan ini masih belum sampai ke peringkat yang lebih tinggi. Maksudnya kesadaran dalam kalangan masyarakat belum sampai. Dan kutipan bagi sisa baki dilakukan 2 kali seminggu. Yang biasa kita nampak adalah kutipan bagi sisa baki inilah, yang biasa dilakukan oleh contoh kawasan-kawasan perumahan dalam 2 minggu 1 kali. Ada lori sampah untuk memungut itu sampah ataupun sisa-sisa baki. Jadi untuk hari ini itu sahaja berkaitan dengan amalan kitar semula di Malaysia. Jadi kita akan jumpa pada kelas akan datang lagi. Thank you.